Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rakan-rakan, sahabat, para penonton dan pendengar alam maya sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih panjangkan usia kita untuk meneruskan kehidupan ini, insya-Allah. Pada malam ini tajuk yang saya beri ialah berkaitan dengan keberkatan rezeki. Jadi sebelum saya nak bicara lebih jauh lagi keberkatan rezeki ini, kita kena faham perkataan barakah daripada bahasa Arab. Tapi bila dimelayukan kita sebut berkat. Kalau kita buka kamus Dewan Bahasa disebut berkat. Tapi sebenarnya bunyi dalam bahasa Arab dia bukan bunyi berkat tapi barakah ataupun barakat. Banyak sekali kita dengar kata ini, banyak juga lidah-lidah manusia bercakap tentang ini, tetapi sikit sekali mereka memahami berkat ataupun barakah pada makna yang sebenarnya. Jadi berkat atau barakah yang diambil pada bahasa Arab, barakah bermakna kolam. Kolam ataupun kolah itu makna asalnya. Jika kita mengambil tangan kita kemudian kita masukkan di dalam kolam, kita akan mendapati ianya lebih dalam daripada apa yang kita lihat. Itu maksudnya. Jadi disebut barakah ni dia lebih mendalam pengertiannya. Macam kita masuk tangan kita dalam kolam ataupun kolah, kita masuk-masuk tu kita rasa benda tu, nampak daripada luar kita nampak cetek ataupun macam kita boleh sentuh dia punya lantai dah. Tetapi bila masuk tangan tu kita nak sentuh lantai tu begitu jauh. Itu makna asal barakah ataupun barakah lah daripada bahasa Arab. Okey. Kalau kita bahas dari segi maksudnya, makna dia, saya ada hantar pada admin tadi beberapa catatan ya, yang kita artikan barakah itu kepada beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang kita artikan tu, barakatun ini kalimah yang berbentuk singular ataupun mufrad daripada kalimah yang kita sebut barakat itu kalimah yang berbentuk plural ataupun berbentuk jamak. Jadi makna barakah ataupun barakat atau mubarakah, kita ni tak berapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi insya-Allah lah saya pada mula tu nak tamat zaman bujang ni selepas Ramadan, tetapi bila bincang banyak cadangkan supaya sebelum Ramadan. InsyaAllah minta rakan-rakan sahabat grup ini doa-doakanlah supaya dipermudahkan pada tanggal 19 bulan 3 hampir Ramadan. Saya akan diijak kabulkan di Majlis Agama Islam Songkla. Saya dapat orang sana. Dan surat izin daripada Jabatan Agama pun dah saya dapat dan telah pun saya serahkan di Thailand, insya-Allah. Untuk tamat zaman bujang lah, insya-Allah. Dan anak-anak pun setuju semua, anak-anak pun suka, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dalam hidup ini, insya-Allah. Jadi berbalik kepada makna barakah. Barakah ni kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis sahih Bukhari Muslim, yang berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini hadis yang kalimahnya berbentuk plural singular ataupun mufrad.
barakah. Jadi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kalian bersahur kerana dalam sahur itu ada barakahnya. Jadi kalau kita nak kupas makna barakah itu dalam bentuk kalimah mufrad dalam hadis ini. Kalau dalam kalimah jamak dalam surah Al-A'raf, kita cinta Al-Quran, kita kena banyak membaca dan banyak bertadabbur. Ramadan pun hampir tiba dan kita kena banyak bertadarus dan bertadabbur. Maksudnya kita dapat menghayati ayat-ayat itu dalam bentuk lughatul Quran. Maksudnya kita faham, kita baca kalimah itu dan kita memahami lebih mendalam. Okey. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tak ada barakat situ. Walau anna ahlal qura, jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu, warga sesebuah negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya kami limpahkan keberkatan ke atas mereka itu, barakah daripada langit dan bumi. Nescaya kami buka pintu keberkatan. Kami buka ke atas mereka itu pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan nabi-nabi kami atau ayat-ayat kami, lalu kami fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Lalu kami seksa mereka disebabkan perbuatannya. InsyaAllah nanti kita akan lihat kenapa di hujung ayat tersebut kami seksa mereka itu. Jadi barakat ini yang saya nak artikan di sini, yang kita insyaAllah kita cuba ingat dan juga kita memahaminya. Yang pertama, az-ziyadah. Az-ziyadah, bahan yang saya hantar pada admin kita, pada opah tu. Az-ziyadah, maknanya bertambah. Yang keduanya, as-sa'adah, maknanya bahagia. Dan yang ketiganya, ad-dawamah, berterusan. Jadi kita kupas lebih mendalam. Bagaimana nak dikaitkan keberkatan rezeki ni? Dia hubung kait dengan rezeki. Jadi, bertambah maknanya bertambah ilmu. Sepatutnya kita ni, jangan saya ni dah pencin, saya ni dah habis masa, saya ni tak belajar lah. Maksudnya, bagi kita ni, ilmu itu apabila kita berada di universiti. Ilmu itu apabila kita berada di pesantren. Ilmu itu apabila kita berada di pondok-pondok. Kita memahami bahawa ilmu itu dalam tempoh masa tertentu, usia tertentu untuk kita mendapatkan ilmu. Tapi sebenarnya ilmu sepatutnya minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga liang lahat. Selagi kita masih kuat, masih kita mampu untuk berfikir, kita mampu untuk membaca, menulis dan sebagainya, kita teruskan. Jadi maksudnya bertambahnya ilmu. Sepatutnya kita nak menyambut Ramadan ni juga kita kena mendalami lagi ilmu, seperti mana minggu yang lalu yang saya bicarakan soal menyambut Ramadan mengikut sunnah. Dia ada kaitannya. Satu. Yang keduanya ialah az-ziyadah dalam ibadah. Ibadah khususiah. Kita ibadah ni ada dua kan. Satu umumiyah. Kita bila keluar daripada rumah mencari rezeki, ada mengembara dan sebagainya. Ini juga adalah ibadah. Tapi umumiyah. Tapi khususiah ni seperti solat, zakah, haji. Dan ini semua adalah ibadah-ibadah khususiah. Jadi bila sebut ibadah ni, maknanya luas lah. Ma khalaqtul ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia itu melainkan menjadi hamba, pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik kepada ibadah. Jadi ibadah ni bila datang Ramadan ni sepatutnya ibadah kita ni sentiasa bertambah. Bertambah. Jadi maksudnya az-ziyadah, kalau kita kaitkan dengan ibadah kita sentiasa bertambah. Daripada awal Ramadan, pasal yang pertama, pasal kedua dan pasal yang akhir, sepatutnya bertambah. Pasal yang akhir itu lebih-lebih lagi. Sebab kita nak menyambut Ramadan ni ialah bulan keberkahan. Okey, saya bukan nak menceritakan pasal Ramadan. Saya nak ceritakan tentang rezeki yang kita hidup ini, kita akan mencari rezeki. Okey. Kemudian rezeki, bertambah rezeki. Rezeki yang kita cari lama ini,
Bagaimana? Bertambah atau tidak? Tuan-tuan dan perempuan boleh rujuk pada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 19. Yang berbunyi, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah sifatnya latif, lembut, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuq man yasha, ia memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki dan dia maha kuasa dan lagi maha perkasa. Apa yang saya nak sentuh dalam ayat ini? Kalimah yarzuqu man yasha. Yarzuqu man yasha tu ia memberi rezeki. Boleh rujuk, boleh buka Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, supaya Al-Quran tu ada di sisi kita dan kita bila saya sebut ayat tu boleh kita semak. Yarzuqu man yasha, ya razaiqah. Ia memberi rezeki. Dalam kalimah ayat yarzuqu tu ya kalimah mudhari'. Yarzuqu man yasha, ia memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi Allah pilih, siapa yang Allah nak pilih tu. Jadi kita mencari rezeki di jalan Allah, maksudnya kita di antara orang yang Allah pilih dengan syarat kita menepati kehendak Allah. Rezeki yang kita cari itu bagaimana? Tidak berlakunya perkara-perkara pembohongan, penipuan dan sebagainya dalam kita mencari rezeki. Sebab ya ayuhan nas, saya tak pasti surah ni surah apa, ya ayuhan nas. Tuan-tuan dan puan boleh lihat dalam Google, type di Google tu, kita boleh dapat tahu surah apa. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa saja. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu. Jangan kamu ikut kehendak syaitan. Jejak langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dia akan mempengaruhi kita dalam apa hal juga. Dalam kehidupan kita. Dalam mencari rezeki. Sebab itu kita tengok orang yang berniaga ni kadang-kadang ada benda yang tak kena. Dan dia tidak mempelajari daripada awal lagi. Bagaimana kita nak berniaga, apa yang patut kita sediakan, baik tak baik, barang yang kita sediakan itu penting. Ada kaitan dengan Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Baik. Itu bertambah ilmu, bertambah ibadah, bertambah rezeki. Okey. Dalam hal bertambah tu kita pergi kepada as-sa'adah, bahagia. Bahagia dalam hidup kita ni dalam kita menuntut ilmu, bahagia dalam hidup kita ni dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagiakah kita dalam hal kita mencari rezeki di jalan Allah? Bahagia tak? Atau seronok tak? Ataupun kita banyak menyungut dan bersungut? Allah akan uji kita dalam kita mencari rezeki. Dalam kehidupan kita mencari rezeki, Allah akan uji kita. Kadang-kadang kita dapat bertambah rezeki, kadang-kadang kita tak dapat bertambah rezeki. Macam mana kesabaran kita dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana keredaan kita? Sabar dan reda. Kita kena reda ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sekadar sabar, tetapi kena reda. Reda inilah yang penting. Jangan buruk sangka. Jadi bila kita menyungut hari ini, Allah leceh lah hari ini aku berniaga tak menjadi dan sebagainya. Ataupun kita berkerjaya di pejabat pun kita tak seronok lah. Jangan menyungut, jangan merungut. Allah nak uji kita sebab Allah nak angkat darjat kita pada hari yang lain. Allah nak melimpah ruahkan rezeki pada hari yang lain. Jadi di situ kita akan cek nanti insya-Allah. Yang ketiganya ad-dawamah, berterusan. Dalam kita mencari ilmu yang memberi manfaat, berterusan kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterusan kita dalam kita mencari rezeki yang halal. Jadi makna barakah atau barakat atau mubarakah itu kita simpulkan kepada 3 makna yang digandingkan, tidak kita pisahkan. Dalam hal barakah tu az-ziyadah, as-sa'adah, ad-dawamah. Baik. Jadi bila kita bicara dalam hal ini, Al-Quran sama ada dihafaz ataupun dibaca, diulang, dikaji dan lain-lainnya. Wa hadza kitabun
anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Di situ ada perkataan mubarak. Mubarak. Waliyunzira ummal Qur'an wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan surah Al-An'am ayat 92. Al-An'am ayat 92. Al-Quran ini. Wa hadza kitabun. Dan ini Al-Quran. Kitab yang telah kami turunkan dengan penuh barakah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Jadi Al-Quran yang Allah turun itu dengan penuh keberkatan, barakah. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya kan? Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, iaitu di Makkah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran dan mereka selalu memelihara solatnya. Di ujung tu ada memelihara solat. Waliyunzira ummal qura wa man hawlaha. Sekeliling hawlaha tu. Wallazina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Dia ada kaitan di ujungnya tu, dia ada kaitan dengan mereka yang selalu memelihara solatnya. Wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu akan solat, sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada keburukan dan kemungkaran. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu amat berat bagi kamu melainkan orang-orang yang khusyuk. Jadi macam mana kita nak peliharakan solat itu supaya solat kita menjadi solat yang khusyuk. Konsentrasi kita, fokus kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kaitan. Selalunya orang yang sibuk dalam bekerja menyebabkan solatnya di hujung waktu. Sibuk dalam bekerja menyebabkan kadang-kadang tertinggal solat. Ini pun satu ujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita. Tajuk kita malam ini ialah keberkatan rezeki. Dan satu lagi, kalau masih ingat, kalau kita tengok di kedai-kedai, dia sanggup membeli frame apa yang dikatakan ayat 1,000 dinar, dikenali sebagai ayat 1,000 dinar. Di warung-warung ataupun di kedai-kedai, di toko-toko perniagaan, sebab mereka tak faham ayat ini. Ayat ini dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. At-Talaq. Dalam surah At-Talaq ada disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita cinta Al-Quran, kita kena faham apa maksud ayat ini. Bukan untuk kita gantung nak tarik rezeki. Banyak orang yang salah faham, silap faham. Dan dia kata ini ayat 1,000 dinar ni nak apa, kita tak nak panggil rezeki. Itu yang silap. Ya, selamat datang Siti Khadijah. Sahabat saya ni banyak buat program-program lapangan keluar negara. Siti Khadijah ni dia ada di Kementerian Pendidikan. Okey. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa. Berbalik kepada ayat yang tadi yang saya baca, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika sekiranya warga sesebuah negara itu beriman dan bertakwa. Berkait dengan ayat ini juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita membuka gedung perniagaan, makanan ke pakaian apa saja, apakah kita mematuhi kehendak Allah tu? Siapa yang bertakwa kepada Allah? Sesiapa yang bertakwa maksudnya dia mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Sebab itu di situ disebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangannya,
nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Makhrajah tu jalan keluar. Dari segala perkara yang menyusahkannya. Kadang-kadang kan kita dah banyak urus niaga kita ni, kita macam terkejut. Tak sangka-sangka. Tak tak kita jangka bahawa ada sesuatu yang Allah bagi kepada kita. Allah angkat kita. Bila Allah uji kita, dengan kesabaran kita, kita reda kepada Allah. Reda ni maksudnya kita tak buruk sangka. Buruk sangka ni, dalam hati kita sabar, tapi kita masih menyungut dalam hati kita. Awak teruk sangat. Pasal apa jadi begini? Kenapa jadi begini? Patutnya, kita sabar, kita kata, ya Allah, aku terima ujianmu, ya Allah, dengan keredaan aku kepada engkau. Ya Allah, insya-Allah engkau permudahkan, selepas ni engkau bagi kelebihan yang aku tak tahu apa yang aku akan terima nanti. Ini dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam kita berurus niaga dan kita berniaga, kita kena memahami kena ayat ini bukan gantung ayat 1,000 dinar. Saya pun tak tahu macam mana timbulnya 1,000 dinar ni. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Serta memberi rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah. Jadi sebab tu, jadi rezeki yang terterima tu kita sendiri tak terlintas, tak terfikir. Tak terfikir dan tak terlintas. Ini satu benda yang luar biasa. Kita kena bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, aku tak jangka engkau akan memberikan kepada aku benda yang aku tak sangka-sangka. Wa yarzuqhu, yarzuqhu tu maksudnya rezeki lah. Ia memberi rezeki. Yarzuqhu. Sebab kita malam ni bincang pasal keberkatan rezeki. Min haitsu la yahtasib. Yang tidak terlintas di hatinya, tak terfikir sesuatu anugerah Allah SWT. Saya baru ni bincang dekat tajuk ini dengan golongan asnaf di Kuala Lumpur, di bawah Mawib. Sebab kita ada program 6 siri sampai bulan depan ada 2 lagi, 18, 11 dan 18. Patutnya 11 dengan 25 tu dah kita menyambut Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan penuhi 2 lagi siri kita yang terakhir untuk asnaf di bawah Mawib, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga Persatuan Ulama Wilayah. Kita bergabung kerjasama 11 dan 18. InsyaAllah 18 tu saya pergi dan saya akan balik segera malam itu sebab 19 bulan tu nak diijab kabulkan. Minta doa-doa lah supaya dipermudahkan segala urusan saya insyaAllah. Baik. Wa may yatawakkal. Wa may yatawakkal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Tawakal ni berserah diri bulat-bulat. Maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ini kita kena faham. Jadi saya harap rakan-rakan pencipta Al-Quran ini dapat mendalami ayat ini. Kita ubah persepsi peniaga-peniaga kita yang menggantung ayat 1,000 dinar ni kan nak tarik rezeki. Padahal dalam urus niaga kita, banyak perkara-perkara yang melanggar tata cara, banyak melanggar kepatuhan syarak. Jadi ini harus diingat ayat ini. Dia berkait dengan ayat, bagus ayat ni. Kalau kita baca dan kita tadabbur ayat ni, insya-Allah kita tak jadi keluh kesah dan kita tak jadi tak gelabah, tak semak perut, tak lemah perut, tak berserabut perut. Kalau berlaku keserabutan ini, kita amalkan doa yang Nabi ajar kepada seorang sahabat yang datang jumpa Nabi SAW, minta bagaimana solutionnya untuk selesaikan masalah hutang. Boleh kita tengok doa ini berada dalam amalan Al-Masurat. Siapa yang amal Al-Masurat tu akan jumpa lah doa ini dalam Al-Masurat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan. Aku mohon kepadamu ya Allah perlindunganmu. Hammi ini maksudnya serabut otak. Wal hazan bimbang. Nabi belum lagi sebut pasal bagaimana nak selesaikan masalah hutang piutang. Sebab dia ada empat peringkat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini doa dalam surat, doa yang memang daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Yang kedua pula, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku mohon perlindunganmu daripada sifat lemah dan malas. Lemah kawannya malas. Lemah kawannya malas. Serabut lawannya bimbang. Keserabutan otak kita, fikiran kita, dan kita berfikir pun tak lepas. Jadi yang keduanya, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku mohon perlindunganmu daripada kelemahan dan kemalasan. Yang kedua. Yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhal. Aku mohon perlindunganmu daripada pengecut dan bakhil. Berbalik kepada bakhil. Bila kita bincang dengan asnaf-asnaf yang dapat bantuan zakat bagi, tak banyak lah. Dalam 500 sebulan. Jadi tak banyak. Saya kata ginilah. Dalam hal kita nak bersedekah, jangan tunggu kita kaya. Jangan tunggu harta benda kita bertimbun. Kita nak berterusan. Walaupun kita susah, tapi kita berterusan sedekah walaupun RM1 sehari, tapi sedekah kita berterusan. Sebab dengan sedekah kita berterusan tu, dengan RM1 sehari tu, yang kita bagi, kita dapat kelebihan bersedekah. Dapat kelebihan Allah lindungi kita daripada musibah, dan Allah menambahkan rezeki kita, bertambah ruah, bertambah rezeki kita. Ini yang saya sebut, jangan putus kita untuk bersedekah, mengikut kemampuan kita, mengikut apa yang ada pada kita. Jangan orang yang jutawan, korporat yang bagi sumbangan sedekah yang besar-besar, kita rasa rendah diri. Sebenarnya keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surah Al-Bayyinah. Tidak kami suruh mereka itu illa, melainkan liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mukhlis. Mukhlis ni orang yang ikhlas. Itu ukuran, itu yang nak menentukan kualiti ibadah kita, kualiti sedekah kita. Kalau kita tak ada duit, juga boleh bersedekah dengan senyuman. Tabassumuka, dalam sebuah hadis kata, kamu, maksudnya bila kamu senyum tu, kamu akan mendapat, senyum tu sebagai sedekah. Sedekah ni maknanya luas lah. Tapi senyum tu juga sedekah. Membuang duri-duri di jalanan tu juga sedekah. Burung kita tanam pokok di belakang rumah kita, jambu sebagainya, burung datang makan, itu juga sedekah. Jangan maki hamun. Jangan maki hamun makhluk-makhluk Allah atau haiwan-haiwan yang datang menceroboh tanaman kita, jangan maki hamun. Itu adalah sedekah. Kalau kita maki hamun, berarti kita tak dapat pahala sedekah. Kadang-kadang kita ni emosi. Yang susah kita ni ialah bagaimana nak menguruskan emosi kita, emosional kita. Ini pun bukan senang. Cakap boleh lah. Tapi kadang-kadang orang yang bebai, saya sebut bebailism. Bebai tu, bahasa Melayu kita tambah di ujung ism, bebailism. Bebai tu adalah sifat manusia. Tetapi kalau digabungkan bebailism ni, berarti teruk lah. Perangai dia tu, perangai bebai ni payah. Payah kira, tak mau terima, tak mau dengar nasihat. Ini bebai. Baik. Berbalik kepada tadi. Bila kita sebut sebagai orang yang bertakwa ni, dalam urus niaga kita bagaimana? Tadi Al-Quran tu yang saya sebut dalam surah Al-An'am ayat 92. Jadi bagaimana kita nak jadikan rezeki kita ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi contoh, saya kemarin ada seorang ibu janda. Ada dua orang ibu janda yang berniaga. Seorang tu dia berniaga laksa, yang seorang lagi dia berniaga kain baju, termasuk dia jual telekom. Jadi saya kata perniagaan
akak dua orang ni adakah terlibat dengan pinjaman? Tidak. Alhamdulillah saya kata. Tak terlibat dalam pinjaman, tak terlibat dalam hutang. Alhamdulillah. Sebab mereka senang. Bila berniaga tak rasa nak berserabut pasal hutang. Jadi berbalik kepada permohonan yang keempat. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhal. Yang keempat, baru Nabi fokus ajar. Ajar bagaimana kita nak elakkan, nak mohon kepada Allah supaya Allah dapat mengurangkan atau menghilangkan bebanan kita tentang hutang. Wa'udzubika min, aku mohon perlindunganmu ya Allah min ghalabah. Ghalabatid daini wa qahri rijal. Daripada tekanan, maksudnya cengkaman hutang dan tekanan orang. Sebab hutang dan tekanan orang ini ada kaitan. Bila kita hutang, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah dah. Anak tanya saya, nak minum air lah. Saya dah ready, siap. Tapi minggu yang lalu saya lupa nak sediakan air. InsyaAllah air ni, saya suka minum air lemon. Lemon saya campur dengan gula organik. Dan saya masukkan sikit, apa kita panggil, air kita macam-macam lah kita masuk dalam ni. Herba-herba yang ada di belakang rumah tu kita boleh campur-campur lah. Serai lah. Macam-macam kita campur untuk kesihatan kita lah. Kita masuk sikit herba-herba. Ya. Madu kita masuk, madu. Madu pun kita masuk. Dan herba-herba yang lain. InsyaAllah kita, kalau kita biasa amal macam ni, insyaAllah kita akan sihat. Ini antara benda-benda yang kita boleh guna di belakang rumah kita, banyak yang kita boleh campur jadikan satu minuman yang sihat bagi kita. Sambil-sambil lah. Okey. Jadi melengkapi permohonan ini, alhamdulillah seorang sahabat ini berjaya dan Allah selesaikan masalah hutang piutang. Baik. Saya sekarang ni banyak saya menasihati rakan-rakan di luar sana lah. Terutamanya bakal yang menjadi isteri saya pun saya bagi motivasi tentang dia orang bisnes ni. Saya kata macam mana dia nak mula bisnes, nak buka kedai kain dia, kedai baju dia. Saya kata yang mula-mula sekali, saya kata kita kena konsisten dalam doa ni. Baca doa ini setiap lepas solat. Satu. Yang keduanya, konsisten bangun tahajud. Dia buat. Lepas tahajud, solat subuh. Lepas subuh, dia baca Quran. Lepas baca Quran, dia akan sambung dengan solat isyraq. Dan yang akhirnya, dia sambung pula dengan solat duha. Itu konsisten. Alhamdulillah. Allah memberi kemudahan. Hutang piutang dia boleh selesai dalam masa seminggu. Kredit kilang bagi dalam seminggu. 100,000, 200,000 dia boleh clear dalam seminggu 100,000, 200,000 dengan cara tunai. Alhamdulillah. Saya kata amalkan benda ni. Bila sampai kat kedai, saya kata berdoa kepada Allah masa nak buka kedai. Panggil seru nama Allah, Ya Latif 7 kali. Lepas tu Ya Razak, Ya Razak. Ni nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna. Lepas tu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Bila kita sebut yarzuqu man yasha' tu, niat kita tu kita fokus bahawa kita nak supaya kita antara orang yang Allah pilih untuk diberi rezeki. Alhamdulillah. Tak timbul masalah. Okey. Itu dari segi kita nak supaya dapat rezeki yang berlimpah ruah. Akan tetapi dalam hal nak mendapat rezeki yang berbarakah, berbalik kepada apa jenis bisnes kita. Kadang-kadang saya buat teguran lah juga bila saya rajin lilau-lilau di kedai-kedai jual apa jugalah. Kadang-kadang orang minta tawar. Padahal barang tu modal kita dalam RM20. Kita jual RM40. Orang minta tawar RM30. Kita pun kata tak bolehlah, modal saya ni pun dia kata RM30. Modal saya RM30.
Padahal dia modal dia RM20. Ini berlaku penipuan. Walaupun orang yang klien kita yang kita berurus niaga dengan dia tu tak tahu modal sebenarnya kita, tapi kita sudah melakukan satu penipuan sebab modal RM20. Patutnya kita kena RM20. Tapi nak mengelak dengan sebut pasal modal ni, saya kata kalau orang minta kurang barang kita kata kita kongsi rezeki lah. Kita kongsi rezeki, gunakan ayat kongsi rezeki. Tuan nampak tuan tu berhajat nak barang ni, berarti tuan sangat suka barang ni. Sangat suka barang ni. Jadi saya pun dapat rezeki, tuan pun dapat rezeki, dapat memiliki barang ni. Kita kata kongsi rezeki. Okey, tuan nak minta kurang 30, tak apalah saya bagi kurang 35. Kita kongsi rezeki. Berarti tak timbul soal penipuan. Kita tak tipu. Kalau kita tipu, di sini yang Allah akan tarik keberkatan kita dalam mencari rezeki kepada Allah SWT. Dan jangan ada sebarang penipuan. Dia mudah sangat. Kadang-kadang bila kita tak belajar dari segi perkara yang berkaitan dengan penipuan ini bukan saja kita tak disedari oleh klien kita, tetapi ataupun dia tak sedar yang kita tipu dia, Allah SWT yang lebih mengetahui. Sebab itu dia kata yarzuqu man yasha, ia memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Ini antara benda yang berkaitan dengan keberkatan kita. Keberkatan dalam rezeki. Rezeki ni luas. Rezeki ni bukan saja dalam perniagaan, kita untung dalam perniagaan, tapi rezeki ni juga dapat anak. Rezeki. Anak juga rezeki. Dan kita dapat sesuatu yang kita tak sangka-sangka, itu rezeki. Kita dapat ilmu, rezeki. Sihat badan, rezeki. Disembuhkan penyakit kita dalam masa yang cepat, rezeki. Semua ini adalah rezeki. Jadi kalau makna rezeki itu nak dikupas, makna rezeki itu sama juga kita kupas makna barakah. Sebab ada kaitan rezeki dengan keberkatan. Kita nak dapat rezeki, kenapalah hari ini urus niaga aku tak menjadi, tak laku. Di situ kita kena redha Allah uji kita yang mana Allah akan beri pada hari yang lain. Hari lain tak sangka-sangka, kita pun tak sangka-sangka. Ini dalam ayat At-Talaq ni, surah At-Talaq. At-Talaq ni berkaitan dengan perceraian lah. Tapi ayat ini yang sebut wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraja ini jalan keluar yang Allah bagi pada kita. Jalan keluar. Allah bagi mudah kita dalam banyak perkara yang kita tak boleh nak fikir, Allah mudahkan bagi satu solution yang kita boleh berfikir dengan baik. Ini berkaitan dengan sabar juga lah. Jadi kita juga kena faham di hujung ayat itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki kepada kita ni dari jalan yang tidak terlintas di hati kita. Jadi kita tak jangka, tahu ada, dapat. Jadi kita kena bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada engkau. Ataupun kadang-kadang sesuatu yang kita kehilangan barang. Anak bakal nak tiri saya ni, dia beli motosikal. Baru beli motosikal. Duit tu dia beli duit dia sendiri, dia kumpul-kumpul, dia mengaji pondok, dia hafal Quran, orang bagi sumbangan-sumbangan ni, dia simpan, dia menabung dan dia beli motosikal. Tiba-tiba motosikal dia hilang. Saya kata, pergi buat report segera. Tapi dia tak ni lah, dia tak maki amun, tapi dia kata, ini adalah tak kena di mana-mana, Allah uji. Jadi dia redha tu. Alhamdulillah, kemarin dulu, dah seminggu dah report, motosikal tu jumpa balik. Dah lepas sempadan Immigration Malaysia dan Custom Malaysia, tapi tak boleh masuk ke Immigration dan Custom Thailand. Duduk di tepi jalan. Bagi tak polis ambil gambar semua. Saya kata, Alhamdulillah, kamu kena sujud syukur. Sujud syukur, dia gembira sangat. Dia bila dia susah hati, dia tak mau duduk di padang besar, dia nak pergi ke balik kampung di petani. Dia nak pergi duduk pondok. Dia punya fikir soal sekarang ni, dia jadi macam tertekan. Tapi Alhamdulillah, saya kata, kamu kena sujud syukur. Ini antara benda ujian-ujian yang Allah beri kepada kita. Jangan bebai. Jangan sumpah serana. Jangan maki hamun. Kita berdoa kepada Allah, minta supaya Allah permudahkan segala urusan.
dan kita redha ujian Allah ni sebenarnya Allah akan bagi kelebihan pada hari yang lain, ketika lain. Okey. Satu. Jadi barang yang kita nak guna itu, yang kita nak jual tu, kena barang itu berkualiti, yang kita pun seronok, dan kita jual ke orang pun seronok, dan kemahiran komunikasi kita, senyum, macam mana communicate kita, communication skill tu kena ada ilmu psikologi semua ni sebab kita berurus dengan orang. Bila berurus dengan orang, kita kena sabar ujian yang kita terima. Walaupun orang menggunakan perkataan yang kasar, kita sabar. Sabar saya tak jadi, kita kena redha. Redha ni menghilangkan daripada buruk sangka. Kadang-kadang kita lupa kan. Kita mudah buruk sangka kepada Allah. Kita duduk hati kita, dan hati kita ingat, macam mana ni, aku ni buat kerja sungguh-sungguh jadi macam ni. Jadi itu sungutan itu menyebabkan kita buruk sangka dengan Allah. Jadi hal ini juga ada kaitan dengan keberkatan rezeki. Sumber rezeki. Itu juga nak kena. Kadang-kadang kita ni duk fikir, kenapa lah aku ni rasa tak tenang, tak bahagia. Kita lupa sebab sumber rezeki yang kita terima itu bercampur baur dengan halal dan haram. Sebab itu kita tengok orang yang terlibat dalam rasuah ni, bukan yang orang susah-susah ni, yang terlibat dengan rasuah ni orang yang senang, jutawan, millionaire, trillionaire. Semua ni, orang ni terima yang mudah terlibat dengan rasuah sebab dia rasa tak pernah rasa kecukupan. Dia tak pernah rasa kecukupan kerana harta yang rezeki yang dia dapat tu bercampur baur. Keinginan dia nak memberi impak ke jalan Allah juga tak ada. Tak mau impak ke jalan Allah sebab bila sumber pendapatan kita, rezeki kita tu bercampur baur dengan halal dan haram, campur baur dengan bukan milik kita, milik orang lain, yang kita jadi milik kita, di situ keinginan dia, kalau kita tengok dengan ratusan juta yang ada dalam bank, patutnya tiap-tiap bulan dia boleh mengerjakan umrah di Mekah Al-Mukarramah. Boleh pergi haji tiap-tiap tahun dengan duit yang ada. Tetapi kenapa? Kenapa? Akhirnya bila dia mati, harta bendanya, duit ringgit dia tu, yang banyak itu menjadi harta warisan. Jadi anak-anak berebut. Bini jadi janda kaya, dan jadi rebutan pula mereka-mereka yang di luar sana untuk kahwin dengan janda kaya ni. Jadi jadi kehidupan tu jadi bersabut. Jadi dalam hal kita nak mendapat keberkatan, barakah dan rezeki ini ada benda-benda yang patut kita ambil kira. Sumber-sumber pendapatan kita. Kalau kita dulu terlibat dalam sumber yang tak baik, kita banyaklah bertaubat kepada Allah, taubat nasuha, ya allazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak istighfar kepada Allah, insya-Allah. Dengan kesungguhan kita, taubat kita tu, bila Allah terima taubat kita tu, mudahlah bersih hati kita. Dan kita rasa tenang. Banyak bertaubat kepada Allah. Kesilapan, kesalahan kita masa lampau, masa dulu, kita bertaubat sesungguhnya, boleh kita pulang balik benda barang dia yang kita ambil, kita pulangkanlah. Kalau tak dapat, kita banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita nak bersihkan balik rezeki yang ada pada kita. Harus ingat juga dalam hal kita mencari rezeki, tak kiralah kita kerjaya kita sebagai pegawai di pelbagai agensi ataupun kerjaya kita sebagai ahli perniagaan, pelbagai jenis perniagaan, niat utama kita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis apa nama kita kata, kalau kita belajar apa-apa juga ilmu fiqh ke tauhid, kita akan mula dengan membicarakan soal hadis ini. Hadis ini sebagai asas bagi kita. Jadi kena betul banyak benda lah, banyak perkara lah. Sebab kita tak mau nanti kita masih lagi terlibat dengan perkara-perkara yang tidak halal ini, menyebabkan hidup kita tidak ada rasa sa'adah. Jadi tak berlaku sa'adah. Sebab itu dalam banyak hal saya tengok kawan-kawan saya, anak sampai 13 orang anak. Pendapatan tak banyak mana, tapi anak alhamdulillah semua masuk universiti. Ada sahabat kita juga, mungkin tuan-tuan pun masih ingat kan, macam Dr. Khairul Anwar kan.
Dr. Khairul Anwar ni pensyarah di UiTM, Shah Alam, berkaitan dengan halal. Halal ni, dan beliau juga Setiausaha Agung, Setiausaha Persatuan Ulama Wilayah. Anak 13, bukan dia anak 13. Jadi beradik dia 13. Saya tengok ayahnya juga orang kampung, kerja kampung, tapi semua anak-anak berjaya. Dari doktor lah, ke universiti lah, jadi pakar tu pakar ni. Jadi kehidupan mereka tu kehidupan orang kampung, pendapatan tak banyak mana, walaupun 13 orang anak semua berjaya menjadi. Itu antara benda yang patut kita fikirkan. Soal bagaimana kita nak muhasabah diri kita, orang yang anak banyak berbelah orang, ada seorang ni 20 orang anak. Saya jumpa anak dia sendiri. Dia kata ayahnya, mak dia, memang satu ibu, satu ayah, 20 orang anak. Saya terkejut 20 orang anak. Ini tidak mustahil. Tapi anak-anak berjaya, anak-anak berjaya. Ini adalah antara benda yang kita sebut keberkatan, rezeki itu. Allah bagi anugerah anak yang berjaya. Itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kerjaan kita dalam hidup kita sederhana. Banyak kita bersyukur, banyak kita sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ayat 155 surah Al-Baqarah. Kami nak uji kamu sedikit ujian. Minal khauf, ketakutan. Hidup kita ni sekarang ni kita takut. Kan kita mungut sana sini, duduk di kedai kopi, duduk bincang pasal harga naik, ayam naik, telur tak ada. Semua kita jadi ketakutan. Ini satu Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Dan Allah telah uji kita. Bagaimana kesyukuran kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana redha kita dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah uji juga kelaparan. Khauf wal ju'. Kelaparan, lapar. Maksudnya, bila kita susah hati, makanan kita tak cukup, kita banyak bergantung makanan peluang negara. Sebab tu saya dengan tim saya, kami bincang bagaimana kita nak wujudkan, kita nak supaya para asnaf ni dapat kita perkasakan mereka, kita bagi mereka empowerment supaya mereka hidup berdikari. Sebab Allah menjadikan bumi kita ni masih subur. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat kamu yang mana satu yang kamu dustakan. Maksudnya Allah beri nikmat banyak tapi kita tak pandai nak mengurus nikmat. Jadi kita takut kelaparan. Berlaku pergolakan luar negara, kita cemas sebab banyak kita bergantung produk-produk makanan luar negara. Ini dah kita bicara soal keselamatan makanan, food security, penting. Kita, insya-Allah kita tengok bumi kita ni masih kita mampu menyediakan makanan yang cukup. Tetapi bila berlaku banyak benda yang tak kena dan kita juga tak faham dan kita juga tak tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah SWT supaya bumi ini dapat kita suburkan dengan pelbagai makanan untuk mencukupi kehidupan kita tanpa bergantung pada dunia luar. Dan kita bergantung pada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita meminta. Wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wa naqsim minal amwal. Itu juga ujian kepada kita. Harta benda kita kurang, datangnya banjir kurang. Macam-macam. Kenderaan kita tenggelam, kita parking di KL, di Kuala ni. Kita tengok-tengok kereta kita tenggelam. Banjir kilat. Habis duit. Kita nak overhaul beribu-ribu. Ini juga antara ujian-ujian Allah SWT kepada kita. Wal anfus, jiwa raga. Kita ditimpa sakit. Kita juga ditimpa kematian. Was samarat. Bendang kita tak jadi. Padi kita tak jadi. Tanaman buah-buahan kita tak jadi. Semua tak jadi. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat 156, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka itu ditimpa musibah, mereka kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita juga bila ditimpa musibah, apa ucapan yang kita nak kata? Kita demam, kita sakit, keluarlah dari lidah kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita dengar orang yang ditimpa musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada orang yang salah faham. Macam ayat 1000 dinar lah.
Dia salah faham. Dia makna lain. Bila kita kata inna lillah, aku tak mati lagi. Jadi dia faham inna lillah ni untuk orang mati. Padahal ayat ini kata musibah. Musibah ni umum lah macam-macam. Mati ke, hidup ke, sakit ke, aksiden ke. Itu dah musibah. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kepunyaan Allah dan kepadanya kita kembali. Kita bukan milik yang kekal. Jangan kita fikir soal kita ni semua kita punya. Padahal Allah akan tarik dengan masa yang cepat. Mungkin ada sebab-sebab yang tak kena, Allah tarik, Allah uji kita, minta kita muhasabah diri kita, berfikir supaya benda ni dapat kita selesaikan dengan cara baik, dengan sabar. Jadi akhirnya ayat yang 157, Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 yang kita akan dapat berita gembira. 3 ni mereka yang kita solawat itu mereka mendapat kelebihan. Jadi rakan-rakan sekalian, kita kena faham bila sebut solawat ni, makna solawat ni ialah benda yang baik, yang kelebihan-kelebihan yang kita tak tahu apa jenis kelebihan. Sebab itu bila kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita akan mendapat 10. Kita selawat 10, kita akan dapat 100. Kita selawat 100, kita akan dapat 1000. Itu selawat maknanya benda tu kelebihan yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang kita ucap selawat tu kita tak faham. Selawat maknanya kelebihan. Kalau kita bawa kepada solat, as-salah tu juga selawat juga. Maknanya doa. Kalau kita pergi pada definisi pentarifan solat tu, ahlul fuqaha bagi takrifnya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim yuta'abbadu biha bi syara'ita makhsusah. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan disudahi dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi, dan dengannya juga kita beribadah kepada Allah dengan beberapa syarat-syarat yang tentu. Ini makna as-salawat. Jadi perbanyakkanlah kalau kita dalam kebuntuan kita dalam hidup kita ni, banyak-banyak salawat. InsyaAllah salawat tu maknanya kelebihan. Kita tak tahu apa jenis kelebihan yang kita akan terima dengan perbanyakkan salawat. Jadi dalam hal kita menguruskan rezeki kita, urus niaga kita, urus pejabat kita, kita kena ada sifat sabar, bersyukur, dan juga kita kena bertawakal kepada Allah, dan kita kena redha apa yang Allah bagi. Sebab mungkin hari ini kita ditimpa musibah, hari ini kita diuji dengan pelbagai menah dan tribulasi, insya-Allah pada hari lain Allah akan bagi, Allah akan angkat darjat kita pada hari lain. Itu mudah. Itu saya cakap itu saja ni opah kita. Insya-Allah kurang sejam kan. Alhamdulillah. Silakan moderator. Ada pertanyaan apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, Alhamdulillah, jazakumullahu khair kepada Al-Fadhil Ustaz Kamarudin di atas penerangan yang sangat jelas kepada kita semua. Kita doakan keberkatan di dalam rezeki kita, di dalam umur kita, dan juga di dalam seluruh kehidupan kita oleh Allah. Amin ya mujibas sailin, istajib doa'ana ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, terima kasih juga kepada seluruh jemaah halaqah kita pada malam ini. Untuk makluman bersama Ustaz, saya nak kongsikan sedikit sahaja tentatif kita untuk malam ini. Pukul 9 malam sebentar lagi kita ada bacaan surah-surah pilihan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syukri. Jadi mohon kerjasama sahabat-sahabat yang ke lapangan boleh kekal di dalam link selepas ini, insyaAllah. Baik, saya tangguhkan dahulu majlis kita pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kamarudin. Saya kembalikan untuk kita sama-sama dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu